Ya Allah, Ya Syafi, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon diangkat penyakitnya Ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya Ya Allah, kerana sesungguhnya hanya Engkaulah yang Maha Penyembuh. Ya Allah, Ya Razzaq, jika hari ini ada di antara kami yang dalam kesulitan rezeki, maka mudahkanlah dan bukakanlah jalan rezekinya Ya Allah, hanya kerana Engkaulah yang Maha Pemberi rezeki. Ya Allah, Ya Qawi, jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah dan bersedih dalam menerima dan menghadapi ujian-Mu, mohon kuatkanlah dirinya Ya Allah untuk mampu bertahan dan bersabar. Hiburkanlah hatinya dengan kurniaan-Mu, kerana janji-Mu yang tak pernah Engkau ingkari. Setelah kesusahan pasti ada kesenangan dan kemudahan. Ya Allah, Ya Basit, jika hari ini di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya Ya Allah, mudahkanlah urusannya Ya Allah, dan luaskanlah rezekinya Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah setiap dosa-dosa dan kekhilafan kami. Sekiranya sehingga saat ini ada di antara kami yang merasa disakiti dan dizalimi di atas kesalahan kami yang disengajakan ataupun yang tidak, bukakanlah pintu hatinya Ya Allah agar mampu memaafkan kami. Ya Allah, Ya Ghaffar, yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa kami Ya Allah, dosa pasangan kami Ya Allah, dosa kedua ibu dan bapa kami Ya Allah, dosa kedua ibu dan bapa pasangan kami Ya Allah, dosa semua anak-anak kami Ya Allah, dan dosa ahli keluarga kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan sekali lagi kepada semua. Okey, sebelum tu saya nak tanya dulu. Ada tak dekat sini yang baru pertama kali melihat wajah ni? Cium macam famous sangat je bercakap macam tu kan. Ada tak yang baru pertama kali? Siapa yang baru pertama kali tulis 2? Saya nak tengok yang 2 Ada tak? Oh, saya tak buka pula. Okey, Safwan, tipulah tu Safwan. Safwan ni memang saya sangat kenal lah. Okey, alhamdulillah. Ada tak? Alang-alang tu kan saya nak tanyalah. Ada tak dalam ni kumpulan geng-geng KK? Geng-geng tim KK. Tulis KK. Siapa yang geng KK? Gambar kan? Oh, ramai juga tu. Alhamdulillah, tak sia-sia saya jemput setiap seorang untuk hadir pada malam ni. Alright, okay, saya minta semua minta semua mute kan, sebab malam ni saya nak berkongsi sedikit. Okay, ramai juga ni. Alhamdulillah, makin ramai. Okay, minta mute ya semua. Minta mute semua. Okay, izinkan saya untuk share screen. Okay, nampak tak skrin saya? Kalau nampak tolong type 1 sebab saya dah tak nampak dah muka tuan-tuan kat sini. Okay, thank you Puan Marlisa. Thank you Ilham. Thank you Hasnul semua. Okay, thank you so much. Okay. Saya hari ini Muhammad Khalid bin Lasim, saya nak berkongsi cerita dengan tuan-tuan apakah sedikit pengalaman yang saya ada untuk dikongsikan bersama tuan-tuan. Semoga apa yang saya dapat kongsikan malam ni sedikit sebanyak tuan-tuan habis daripada malam ni, saya harap sangat-sangat tuan-tuan dapat sedikit manfaat daripada apa yang saya kongsikan malam ni. Sebab apa? Sebab pada saya setiap kejayaan pada hari ini bermula dengan beberapa episod kegagalan. Siapa yang setuju? Betul tak? Sebab apa? Sebab ramai sangat orang yang berjaya dekat luar sana, mereka tidak terus berjaya. Mereka banyak melalui kegagalan. Kalau tengok daripada Facebook, Instagram, WhatsApp, KFC, McDonald, semua bermula dengan kegagalan. Tapi akhirnya mereka berjaya. Sebab apa? Sebab mereka tak pernah putus asa. Pada saya, apa yang saya pegang gagal sekali tidak bermakna gagal untuk selama-lamanya. Jadi malam ni, saya akan kongsikan sedikit kisah kejayaan saya bersama dengan banyaknya kisah kegagalan ataupun episod kegagalan yang saya lalui. Okey, siapa yang dah bersedia? Semua dah bersedia ke? Okey, saya bermula dengan diri saya. Okey, saya bernama Muhammad Khalid bin Lasim, merupakan anak kedua daripada 10 orang adik-beradik. Siapa dekat sini yang ada 10 orang adik-beradik? Ada tak? Ada tak yang hari ni, yang hadir pada hari ni, ada 10 orang adik-beradik? Kalau ada, cerita ni mungkin dekat di hati tuan-tuan dan puan-puan. Sesiapa yang tak ada, tapi ada adik-beradik yang agak ramai, mungkin juga cerita saya ni dekat dengan hati tuan-tuan.
Okey, saya merupakan anak kedua daripada 10 adik-beradik dan saya telah berkahwin, mempunyai seorang isteri dan mempunyai seorang cahaya mata. Nama anak saya Kaisa Sofia binti Muhammad Khalid. Okey, dan saya juga, siapa yang pernah tengok Kompang Lima Beradik, okey, nampak tak yang nombor 2 di tengah-tengah tu? Okey, dalam 5-5 ni sayalah yang sulung. Sayalah yang paling besar di antara 5-5 ni. Okey, saya merupakan ahli Kompang Lima Beradik, yang mana inilah satu-satunya bisnes keluarga kami yang boleh saya katakan berjaya sampai saat ini. Kerana banyak percubaan bisnes yang kami cuba lakukan untuk keluarga, tetapi setiap satunya menemui jalan buntu dan gagal. Alright? Dan saya pernah join multi-level marketing dan berhutang sebanyak 20,000. Dalam masa yang sama, saya gagal dapatkan balik 20,000 saya dan saya gagal dalam MLM tersebut. Saya tak salahkan MLM, saya letakkan seluruh kesalahan tu pada diri saya. Sebab apa? Satu, saya gopoh. Saya sibuk nak kaya. Dan orang manusia dan orang kita ni, dia paling suka benda yang cepat kaya. Betul tak? Sebab kita dah sentiasa hidup dalam kesusahan. Alang-alang kalau kita nak ada jalan untuk kita buat jalan yang untuk cepat kaya, mesti kita nak cuba. Betul tak? Akhirnya saya pun berhutanglah 20,000 di atas nama bisnes MLM. Dan gagal. Bisnes tu masih ada, tapi saya yang gagal lah. Dan kami juga pernah buat bisnes air jagung. Sama, menemui jalan buntu dan gagal. Kami juga pernah buat bisnes baju sekolah Kompang Lima Beradik. Air jagung Kompang Lima Beradik. Kita ingat bila buat Kompang Lima Beradik, semua benda pasal Kompang Lima Beradik semua akan laku. Tidak tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kami punya target market tu tak sama. Orang yang suka tengok Kompang tak semestinya dia suka minum air jagung. Orang yang suka tengok Kompang tak semestinya suka baju sekolah. Walaupun kami punya peminat adalah ramai di antaranya budak-budak sekolah. Tapi kena ingat, orang yang beli baju sekolah adalah mak ayah diorang yang mana mungkin tak minat pada kami. Jadi itulah kesilapan yang kami lakukan. Dan Alhamdulillah, sampai ke saat ini saya telah bekerja sebagai medical assistant ataupun MA ataupun penolong pegawai perubatan. Sekarang bertugas di salah satu camp di camp tentera. Dan Alhamdulillah sampai ke saat ini saya masih kekal dengan kerja tu. Salah satunya sebab kerja tu kerja kerajaan. Alright? Dan saya dipertemukan dengan Quantum Metal semenjak Jun 2021, iaitu pada hari jadi saya. Hari jadi saya ada seorang insan ni, dia perkenalkan pada saya pasal Quantum Metal. Dan waktu tu saya sama macam kebanyakan tuan-tuan, daftar percuma kan? Bila daftar percuma kita pun daftar, sangat mudah dapat email dan sebagainya, set up password. Dan kita akan buat apa? Buat tak tahu. Macam tu jugalah saya. Saya pun buat tak tahu. Selama lebih kurang, tak silap saya, lebih kurang 3 bulan. Sehinggalah orang yang bawa saya tadi tu, dia menceritakan bahawa kalau kita join Quantum Metal, dalam masa yang sama, kita beli emas dan kita juga boleh buat bisnes emas ataupun partnership dengan Quantum Metal. Jadi dekat situ saya tertarik dan saya start buat sungguh-sungguh semenjak daripada bulan 9. Dan Alhamdulillah, pada bulan Februari tahun ini, saya telah menjadi seorang konsultan di Quantum Metal. Dan saya Alhamdulillah telah, pada saya telah berjaya dengan Quantum Metal sebab daripada tak ada langsung pendapatan, Alhamdulillah saya telah bina satu lagi cabang pendapatan. Dan yang terbaru, saya telah bina cabang pendapatan yang ketiga, iaitu saya sedang buat takaful walaupun saya tidak jadi ejen, dan ini saya nak create passive income. Okey, siapa yang nak tahu, kita akan bercerita sekejap lagi. Jadi inilah saya, kalau dekat atas sekali tuan-tuan, saya dekat hujung sini. Hujung sini. Ni saya dengan pegawai-pegawai dan askar-askar lah, tentera-tentera kita. Okey, yang bawah ni adalah saya, Kompang Lima Beradik. Siapa yang pernah tengok Kompang Lima Beradik mungkin pernah kenal muka ni. Siapa yang pernah tengok YouTube pun sama, ataupun siapa yang pernah tempah tapi tak dapat. Saya minta maaf sangat-sangat sebab Kompang Lima Beradik ada satu tim saja dalam Malaysia. Okey? Jadi inilah, siapa nampak anak kecil ni kami jadikan model untuk baju sekolah kami. Kami pakaikan dia, lepas tu kami suruh dia jalan satu pasar tu. Dia jalan tu adik. Mak saya kata terjual 2 helai. Sebab belakang tu mak saya yang tolong jualkan lah. Yang ini adalah air jagung meletup Kompang Lima Beradik. Waktu tu kami berniaga di luar camp. Tempat dia memang tak sesuai pada saya, tempat yang diletakkan pada saya, sebab ramai sangat orang tapi saya tak mampu nak habiskan air saya, dan akhirnya kami ada yang buang dan ada yang kami bagi free pun. Dan ini adalah satu lagi event di tempat lain, kami try buat join untuk jual baju sekolah kami. Waktu ni pun jual dalam 3-4 helai macam tu. So memang modal tu agak besar, kerugian memang terlalu banyak lah. Jadi
banyak sangat kegagalan yang kami dah lalui. Cuma apa yang menyebabkan mungkin kami masih kekal adalah satu, semangat. Kedua adalah semangat daripada penonton-penonton atau peminat-peminat kami. Dan yang ketiga adalah kenapa kami nak buat ni pada peringkat awal. Itu menyebabkan kami stay sebagai kompang 5 beradik. Okey, jadi sedikit sebanyak tentang saya dan keluarga saya. Alright, jadi saya ini adalah ayah saya. Ayah kami yang tertonggek ni. Yang tertonggeng ni. Ni yang kopiah putih ni saya, ni adik saya dan ramai lagi lah adik-beradik saya. Okey, jadi kami memang berasal daripada keluarga B40 lah. Cuma zaman tu kami tak ada nama B40. Jadi kami pun tak tahu kami daripada keluarga mana. Cuma yang kami tahu adalah kami keluarga asnaf, which is kami memang dapat bantuan. Memang kami dapat bantuan zakat. Okey. Dan insan ini, abah saya ni, abah kami ni, dia seorang yang sangat-sangat garang, tuan-tuan. Dia dah meninggal lah, meninggal sebab stroke. Insan yang sangat-sangat garang. Pada saya, tak ada manusia lagi garang daripada dia. Tapi dalam masa yang sama, dia adalah insan yang sangat-sangat banyak menipu. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab banyak keadaan yang ditipu kami. Kalau kami makan, dia akan cakap dia dah makan. Ada satu waktu tu, tuan-tuan, kami makan nasi lemak tau. Pagi tu abah beli nasi lemak. Dia beli nasi lemak, lepas tu dia beli 8. Kami 8 orang adik-beradik. Yang mana 2 lagi tu diberikan kepada keluarga angkat lah. So kami duduk 8 beradik, campur mak, campur abah, kira 10 kan. Jadi abah beli 9 bungkus masa tu. 9 bungkus. Kami pun makan nasi lemak kan. Makan nasi lemak. Lepas tu kami kalau kami makan, kami mesti akan duduk sekali tau. Kami takkan makan duduk asing-asing sebab abah kami memang didik macam tu. So semua duduk sama, semua dah duduk, semua dah kejut bangun pagi, semua dah duduk, baru makan. Dan kami akan amalkan macam ni, baca doa ramai-ramai, lepas tu makan mak, makan bah, makan semua. Kami akan cakap macam tu. So abah akan cakap, makanlah, abah dah makan dah. So kami cakap, abah makanlah, tak apa, abah dah makan dah, abang duduk luar. Lepas tu abah bawa masuk plastik kan, masuk plastik, dia kata macam ni, nanti semua bekas-bekas tu semua letak dalam plastik ni. Okay, tak apalah, kami pun makan. Jadi mestilah dia habis, ada yang tak habis kan. So semua masuk dalam plastik tu ikut arahan abah lah. So bila dah habis makan tu semua sambung belajar, buat kerja sekolah sebab hari cuti kan. Lepas tu saya nak pergi tandas. Tandas kami memang lalu dapur. So saya lalu tu, saya nampak abah saya dia tengah korek balik semua nasi-nasi tadi tu. Dia kumpul. Dia letak dalam satu bekas. Lepas tu dia makan berdiri, tuan-tuan. Dia makan berdiri dekat apa sinki tu kan. Dia makan. Tu dia letak, tu dia belah. Saya masa tu dia memang tak perasan saya sebab saya masuk, lepas tu saya nyorok kat tepi kan. Waktu tu memang menangis, tuan-tuan, daripada saya. Sebab apa? Kenapa abah aku tipu? Waktu tu saya tak tahu pun yang penipuan tu sebab apa kan. Mungkin saya rasa abah menipu, tu je lah. Tapi sekarang ni, bila saya ingat balik kenangan tu, ataupun bila saya duduk sorang-sorang, ataupun bila saya susah, saya ingat balik kan, baru saya tahu, rupanya tuan-tuan, mak ayah kita ni banyak sangat menipu kita. Sebab apa? Sebab dia tak nak kita rasa susah. Ataupun macam mana dia rasa susah. Tuan-tuan mesti rasa. Kalau tuan-tuan pernah hidup macam saya, ataupun tuan-tuan pernah rasa keadaan susah sikit, tuan-tuan akan tahu. Dan kalau sekarang ni tuan-tuan susah, tuan-tuan buat macam tu ke anak tuan-tuan, tuan-tuan lagi rasa. Itulah ayah kita, yang mana dalam keadaan dia sendiri tak makan, dia akan utamakan anak-anak dengan isteri dia. Abah saya, tuan-tuan, abah saya tak pernah gemuk. Sampailah meninggal. Bila dia meninggal tu, dia memang badan besar sebab dia banyak minum air kan. So buah pinggang semua dah rosak kan. Tapi dia memang besar yang sembam lah. Memang nampak sakit sangat-sangat. So mak saya pula dia memang tak kerja kan. So bila mak saya tak kerja, abah saya kerja seorang. Abah saya pula kejap kerja sebagai jaga sekolah tu apa nama? Potong-potong rumput apa semua tu kan. Kejap lukis mural, kejap kontraktor kecil buat rumah sikit, kejap potong rumput. Banyak sangat kerja dia buat. Kalau sekarang ni kita panggil multiple source of income lah kan. Sekarang lah. Kalau dulu orang kerja sebab nak survive dia. Dan bila abah ni dah meninggal, mak cerita sebenarnya abah ni banyak zaman-zaman dia dulu, dia tak boleh dengar kalau anak kata abah lapar. Dia akan berhenti dekat satu kedai ni. Adik-adik saya kalau ada sini dia akan tahu. Kedai ni nama Mati Stall. Dia kedai mamak lah. Mati Stall ni sangat baik. Sebab apa? Abah rupanya banyak sangat hutang dekat Mati Stall ni. Dan kami akan makan kat situ roti canai je, tuan-tuan. Kami akan makan roti canai seorang satu. Lepas tu siapa nak tambah akan dapat setengah. Dan kalau ada adik-adik kami yang nak makan nasi goreng ke, nak makan telur separuh masak, kami akan pandang dia, balik tu kami akan cubit dia. Sebab apa? Sebab kita
kau dah susahkan abah, kau dah susahkan mak nak cari duit, nak bayar makanan tu. Dan rupanya mak saya cerita, abah saya banyak berhutang dengan dia, dan sebab itulah banyak sangat pergi kedai dia. Mati stall ni dia punya terlalu baik dengan abah, dengan kami, dia sanggup buat macam tu. Dan waktu kami tak ada kereta, dia sanggup jual kereta dia pada kami dengan harga 1,500, tuan-tuan. Kereta jual pada orang yang bukan agama dia orang India, jual pada kita agama Islam 1,500. Yang mana 1,500 tu, tuan-tuan, tak habis bayar pun. Bila abah meninggal, kami pergi tanya, mak pergi tanya dekat dia, hutang-hutang semua. Tahu tuan-tuan dia cakap apa? Tak apa, sudah settle. Tak payah bayar langsung. Saya pun tak tahu berapa banyak hutang abah saya, hutang mak saya. Dengan dia makan, minum, kedai, kereta dan sebagainya. Tapi dia boleh halalkan. Inilah jasa mati stall yang sangat saya kenal. Saya sangat kenang sampai bila-bila. Dan kalau tuan-tuan nak tahu, kami, inilah perniagaan yang saya katakan. Kami pernah meniaga ayam kampung, kami pernah meniaga kambing, kami pernah meniaga ikan puyuh, kami pernah meniaga aiskrim. Ni lori kami panggil lori api. Lori api ni, tuan-tuan, pergi mana-mana kami akan duduk belakang macam tu. Kami akan duduk open air macam tu. Kalau sekarang ni highlight lah kan. Pergi mandi pantai pun semua kami akan duduk situ. Dan sangat-sangat seronok. Waktu kecil kami sangat seronok. Tapi disebabkan kami terlalu ramai, kami punya gaduh memang kau-kau, tuan-tuan. Memang gaduh, memang kau-kau. Memang kejap gaduh dengan adik, adik gaduh dengan abang, abang gaduh dengan kakak. Memang macam tu. Sebab terlalu ramai kan. So abah kami ni, ada satu kisah. Saya gaduh dengan adik saya. Gaduh, saya pun tak ingat gaduh sebab apa. Memang gaduh sampai keluar rumah. Abah saya buat apa, tuan-tuan? Abah saya baling 2 parang. Baling 2 parang dekat tanah. Dia kata, kau ambil parang ni, kau bunuh salah satu, puas hati kau. Apa kami buat? Kami pegang parang tau. Kami pegang juga parang. Punyalah marah masa tu. Lepas tu kami lepas, kami peluk. Lepas pada tu kami peluk sungguh-sungguh lama-lama memang minta maaf Alhamdulillah. Sampai sekarang kami jadi sangat-sangat rapat. Dan antara orang kata rahsia kenapa kami sangat rapat, satu benda yang kami buat adalah kami buat semua sama-sama. Which is kami akan basuh, mak akan basuh baju ataupun kakak kami akan basuh baju, Kak Nim akan basuh baju. Bila sidai, semua sidai sekali. Semua, siapa yang ada semua akan sidai sama-sama. Bila kering, angkat baju sama-sama. Bila dah siap, letak baju panas-panas, terus lipat, bahagi baju masing-masing. Dan waktu tu, kami akan kongsi makan. Dan yang paling saya ingat adalah kenangan biskut Tiger. Kami banyak sebenarnya berkongsi makanan, tapi biskut Tiger ni adalah kenangan yang paling saya ingat lah. Sebab kalau biskut Tiger tu, kalau tuan-tuan tengok yang kecil tu dalam 10 kan, gitu kan. So bila mak abah kami beli benda tu, kami duduk pusing tau. Kami duduk bulat, semua pandang biskut Tiger tu. Lepas tu kami akan tanya, mak, abah, seorang berapa? Ayat tu mesti kami akan tanya, seorang berapa, sebab kami ramai. Dan mak akan cakap, ambil dulu seorang satu, kalau dia lebih, bahagi sama rata. So kalau kami makan seorang satu, lepas tu ada lebih 4, bahagilah 4 tu, bahagi lagi pada 4, macam tu. Setengah ke macam mana. Sebab kami akan, macam mana pun akan dapatkan sama rata semua. Dan mak selalu cerita, kalau korang tanya pasal sama rata, mak dengan abang mesti akan nangis. Sebab apa? Sebab kami tak mampu nak bagi seorang satu bukas kan. Kalau anak sekarang mana pernah tanya tak? Mana anak kita pun tak pernah tanya kan. Mak makan seorang berapa apa semua kan. Sebab dia tahu kalau beli untuk dia memang untuk dia lah. Kadang-kadang tak nak kongsi pun adik-adik. Tapi kami tak nak kami terpaksa berkongsi sebab semua nak rasa sama-sama. Dan waktu PMR, saya ni tuan-tuan tak adalah bijak sangat. Tapi waktu PMR kakak saya, dia jenis yang solat, lepas tu solat malam pun semua. So saya tengok dia dapat 5A tau. Lepas tu saya macam, Kak Nim solat banyak ni, mesti Allah bagi, bila solat banyak Allah bagi mudah dapat A. So saya pun buat macam tu tuan-tuan. Saya buat macam tu, solat apa semua bagai kan, solat puasa apa sebagainya. Bila PMR saya dapat 7A 1B ke tak silap. Saya dapat 7A 1B tuan-tuan. Dan nama saya tu antara, kalau dalam sekolah saya yang kecil tu 7A 1B tu kira besar lah. Dan saya pun bukan pelajar harapan lah. Bila saya berdiri kat atas pentas tu, saya jadi macam bangga gila kan. Bila saya cerita kat mak saya cerita kat abah saya, diorang nangis, saya macam memang terharu gila, rasa macam sangat-sangat membalas budi. Lepas tu saya dapat surat MRSM sebab kami kan pelajar kampung kan. So akan dapat tawaran MRSM. So dapat tawaran MRSM, waktu tu abah kami kena buang kerja. So abah kami tak ada kerja lah. So bila tanya kat abah macam mana abah, boleh tak masuk MRSM? Atau abah kata, nantilah sekolah biasa, sekolah sini pun boleh kan, sebab MRSM tu jauh, nanti susah apa semua bagai.
Saya rasa masa tu sangat-sangat kecewa. Saya macam, saya dah usaha yang terbaik, saya dapat result yang terbaik, saya nak juga sekolah yang terbaik. Lepas tu, bila saya masuk dekat tempat, cikgu saya tanya, Khalid, awak tak dapat mana-mana ke? Saya katalah, saya dapat MRSM cikgu. Awak pergi tak? Lepas tu saya tunduk mata, saya menangis gila-gila. Lepas tu saya kata, saya nak pergi cikgu, tapi abah saya tak ada duit. Abah saya kena buang kerja. Itu kan, paling best tu tak tuan-tuan? Sebabkan benda tu, satu sekolah buat derma kilat dah untuk saya. Memang saya tak sangka gila tuan-tuan, satu sekolah buat derma khas untuk saya seorang pergi MRSM. Waktu tu, saya ingat lagi, saya dapat lebih kurang dalam 1,300 duit daripada orang bagi dekat saya. Cikgu, kawan-kawan, ramai. Saya memang tak sangka gila. Ada cikgu yang bagi pen, dia kata, Khalid, ini pen kesayangan saya. Saya tak pernah bagi siapa-siapa. Awak adalah murid kesayangan saya bagi awak. Awak jaga pen tu baik-baik. Sampai sekarang saya jaga pen tu tuan-tuan. Ada yang bagi buku, ada yang bagi gambar, ada yang waktu saya nak pergi kan, ada yang waktu saya nak pergi sampai datang ke rumah, peluk bagai apa semua. Saya rasa sangat-sangat bahagia masa tu. Lepas tu bila saya masuk MRSM, masalah berlaku adalah saya tak cukup pandai tuan-tuan untuk berada kat MRSM tu. Hari-hari saya menangis. Sebab apa? Sebab saya tak sangka MRSM tu sesusah itu. Saya menangis hari-hari, saya call mak saya, saya call ayah saya. Saya kata saya nak balik, saya homesick kan. Diorang tak bagi, diorang tak layan. Bila saya call sampai diorang tak angkat. Sebab apa? Sebab diorang tak nak bagi saya balik waktu tu. Dan bila saya nak balik ke rumah, saya kena beli tiket bas, betul? Saya kena beli tiket bas. Bila saya beli tiket bas, saya beli untuk balik ke rumah. Bila nak balik ke sini, untuk PSBM, saya tak ada duit tuan-tuan. Saya tak ada duit. Lepas tu apa saya kata, kau jual telur itik ni. Kau pergi jual, kau pusing kampung, jual telur itik ni untuk beli tiket bas. Saya masa tu malu tuan-tuan. Malu sebab kita rasa macam kita MRSM kan. Kita rasa macam kita budak pandai apa semua nak kena jual telur itik sebab nak beli tiket bas kan. Saya buat juga tuan-tuan. Saya pergi pusing setiap rumah tu saya masuk. Kan orang kampung kan rumah dalam sikit kan. Dekat dalam, Assalamualaikum, nak tak beli telur itik, nak tak beli telur itik apa semua kan. Adalah yang beli, beberapa orang yang beli. Dan ada seorang makcik ni, dia kata berapa dek apa semua kan. Kita cerita-cerita, lepas tu lepas nak ke mana? Saya tak tahu lagi lah cik, saya tak tahu, saya nak pusing dulu, nak cari duit. Lepas tu, kenapa nak cari duit? Dia kata kan, mak ayah tak ada ke? Mak ayah ada, tapi saya nak beli tiket bas, saya nak balik SPM. Dia dengar kisah tu tuan-tuan, dia keluarkan duit. Dia tanya berapa ringgit tiket bas. Saya ingat saya dalam RM36 kot macam tu. Dia bagi RM36 tuan-tuan, tanpa dia beli pun telur itik saya. Saya masa tu saya rasa macam bahagia sangat. Allah sentiasa bagi. Tapi waktu tu saya tak sedar. Saya rasa macam sentiasa saya susah. Sebenarnya setiap kali kita susah, Allah sentiasa akan hadirkan orang lain untuk bantu kita. Cuma antara kita ni bersyukur, kita sedar ataupun tak sedar tuan-tuan. Dan inilah kenangan yang saya nak cerita kat tuan-tuan, sebab saya rasa tuan-tuan pun pernah hadapi ataupun tuan-tuan pernah rasa hidup macam saya. Walaupun kenangan mungkin tak sama, tapi ada cerita yang lebih kurang sama. Dan bila saya masuk ke matrik dan kolej kesihatan, masa saya masuk matrik lepas SPM, saya dapat beasiswa tuan-tuan. Saya dapat beasiswa RM250 sebulan. Waktu tu saya ingat lagi, saya akan bagi pada mak saya RM150 setiap bulan. Saya akan pakai RM100 untuk saya hidup. Dan setiap hari saya akan pergi dekat kantin bahagian atas tu. Saya ingat lagi dekat Kuala Pilah, matrik Kuala Pilah. Saya pergi dari beberapa kafe kan. Saya pergi kafe yang paling dekat dengan saya. Saya akan ambil nasi banyak. Saya akan ambil kuah banyak. Saya akan letak telur. Dan saya akan makan tu RM2. Tak silap saya RM2.50. RM2.50 dengan air kosong. Saya akan makan satu hari satu kali tuan-tuan. Saya akan makan satu hari satu kali sebab saya tahu duit saya ni saya nak save. Saya nak beli barang lain lagi apa semua kan. Sebab RM1.50 saya dah bagi pada mak saya. Dan waktu tu, abang kantin tu, dia punya baik setiap kali. Kadang-kadang, bila saya beli kat situ kan, dia akan letak ayam. Lepas tu bila dia kira RM2.50 juga. Dia kira juga RM2.50. Saya rasa macam, ya Allah, baiknya. Waktu tu, bila saya makan, saya akan makan seorang-seorang. Sebab saya rasa malu. Saya macam tak suka makan waktu orang ramai kan. Sebab saya makan nasi dengan telur. Saya memang tak akan keluar. Outing apa semua tak ada. Saya akan duduk situ saja. Dan waktu di kolej kesihatan, saya dapat lebih kurang, tak silap saya, dalam RM600. Ya ke 600? Betul kan? RM600 sebulan. Beasiswa daripada kolej kesihatan. Saya akan pakai RM200.50 untuk saya. RM300.50, sorry. Saya akan pakai RM200 untuk saya, RM400 saya akan bagi mak saya. Sebab waktu tu ada satu motor yang kena bayar setiap bulan RM230. Motor adik saya. Saya akan sambung bayar motor tu walaupun saya tak pakai. So waktu tu pun sama juga. Kalau orang pergi outing, saya akan pergi outing jalan kaki. Balik pun jalan kaki.
sebab semata-mata saya nak makan nasi lemak kat luar ke, roti canai kat luar ke, saya pun nak rasa duduk luar juga kan. Tapi saya akan pergi jalan kaki, balik jalan kaki supaya saya tak beli banyak sangat. Sebab saya tahu kalau saya pergi naik kereta mungkin saya akan beli macam-macam kan. Sebab saya tahu diri saya ni bila orang yang tak ada, biasa ada duit, pergi berjalan-jalan tengok orang lain beli macam-macam, kita pun akan beli macam-macam. Dan kalau tuan-tuan sama dengan saya, tuan-tuan akan sentiasa berkira-kira untuk diri sendiri. Perasan tak? Kita kalau nak beli apa-apa kan, untuk diri sendiri kan, tengok seluar RM50, tak apalah letak balik. Tengok seluar RM40, tak apalah letak balik. Sebab kita expect kita akan dapat seluar yang RM30. Tapi waktu tu dah tak ada dah seluar RM30. Mungkin seluar RM40 paling murah. Tapi kita akan ambil, letak balik. Tapi kalau untuk orang lain, kalau kita ada duit, sebab kita dah biasa hidup tak berapa senang ni, untuk orang lain RM40, beli. Kan macam tu kan kita kan? Jadi inilah insan yang paling saya sayang, iaitu mak saya. Orangnya yang sangat manis, sangat baik. Kalau dulu dia adalah orang yang duduk tengah-tengah, kami akan bercerita, dia orang yang tukang respon, tukang gelak. Itulah mak kami. Kami memang banyak sembang apa semua, main semua sekali. So mak kami itu kan gelak je. Apa-apa pun semua kami share kat mak kami. Inilah mak saya, tuan-tuan. Insan yang paling saya sayangi dalam dunia ni. Okay? Jadi ini adalah ayah saya waktu saya berkahwin. Dan waktu ni dia dah stroke dah. Tengok muka dia tuan-tuan, agak sembam kan, tapi ni waktu ni masih okey lagi. Kalau dulu sebelum dalam akhir hayat dia lagi sembam lah muka, memang nampak sangat-sangat sakit. Waktu saya kahwin, saya saja insan ataupun anak dia yang dia sempat tengok kahwin. Adik-adik lain ataupun kakak saya, dia dah tak ada dah. Abah dah tak ada dah. Dan saya nak cerita pasal gaji pertama saya. Saya lepas SPM saya bekerja di Manggiamo Cafe Putrajaya, tuan-tuan. Yang mana Manggiamo Cafe Putrajaya ni dengan abang ipar saya bekerja di situ, di mana gaji saya waktu tu adalah RM800. Saya buat OT, saya dapat RM1,300 pada bulan pertama. Waktu tu saya pergi bank, saya dapat RM1,300. Tuan-tuan tahu sebab apa, tuan-tuan? Saya terus transfer dekat mak saya RM1,300. Saya tak makan satu sen pun. Sebab saya rasa seronok sangat dapat gaji besar macam tu. Saya bagi RM1,300. Ada sebabnya dekat Manggiamo Cafe dia orang bagi makan percuma pada pekerja-pekerja dia orang. Dan dia orang bagi hostel percuma pada pekerja dia orang. Cuma hostel tu Melayu ada 2 orang. Saya dengan Cik Din, yang lain semua warga asing, Bangla, Myanmar, tapi semua Islam lah. Yang paling saya suka apa, tuan-tuan? Betul orang cakap, orang Bangla ataupun orang Myanmar, dia sangat-sangat jaga solat. Kami ada surau kecil kat situ. Surau tu sentiasa penuh dengan diorang. Kalau waktu solat memang bau bawang dan sebagainya, tapi diorang memang kalau waktu solat paling awal sekali solat. Dan bila diorang solat, lepas diorang solat, diorang akan call diorang punya wife, call diorang punya anak, sebab diorang rindu kan, dia duduk jauh kan. Tapi diorang pun tak keluar macam saya. Dan saya kat sana tak ada kereta, tak ada motor. Saya pergi mana-mana semua dengan Cik Din. Saya pergi keluar, tak silap saya seminggu sekali lah untuk solat Jumaat dengan Cik Din. Itu pun Cik Din akan bawa beberapa orang yang warga asing tu lah untuk solat sekali. Lepas tu, lepas saya habis belajar di Kolej Kesihatan, saya bekerja di McD Drive-Thru KLIA, yang mana saya bekerja dengan 3 orang. Saya dengan adik saya yang kembar. Gaji pertama saya ingat lagi, plus OT saya buat kau-kau, memang pagi balik tidur, balik rumah tidur je, tuan-tuan. Memang pagi sampai malam saya dapat RM1,500. Dan waktu tu saya bagi dekat mak saya RM1,200, tuan-tuan. Saya tinggalkan RM300 untuk saya sebab saya kena ulang alik naik motor. Saya kena isi minyak. Dan kat sana dapat juga makan free. So, banyak kisah sepanjang jalan dekat Jalan Kelapa Sawit tu. Siapa duduk Bang Huris, dia akan tahulah. Dan waktu tu saya ingat lagi, paling saya ingat waktu malam saya nak pergi shift malam tu, tayak saya bocor, tuan-tuan, rantai saya putus. Bila motor ni mati, lampu dah tak ada kan. Ya Allah, waktu tu seram sangat-sangat, tuan-tuan. Seram gila-gila. Saya rasa memang nak nangis sangat-sangat. So apa saya buat? Saya tolak sampailah dekat jalan KLIA yang ada tar sikit. Dekat situ ada lampu, barulah saya barulah saya tengok apa masalah. Lepas tu saya ingat saya minta tolong adik saya untuk datang. Saya ingat adik saya untuk datang. So adik saya datang ambil, hantar pergi tempat kerja. Dan pekerjaan ketiga saya adalah saya sebagai MA di Hospital Putrajaya. Saya bekerja. Gaji pertama saya sebagai seorang penjawat awam bertambah dengan allowance dapat RM2,500, tuan-tuan. Masa tu saya rasa macam seronok sangat. Lepas tu kita dapat pada bulan kedua atau ketiga. So tuan-tuan bayangkan RM2,500 didarab 3 ataupun RM2,500 didarab 2. Saya tak ingat lain tu. Dan waktu tu saya seronok sangat. Saya pergi apply untuk beli kereta. Lepas tu saya buat kesilapan yang besar. Kat sinilah saya jumpa orang-orang yang nak tangkap saya ataupun tangkap orang-orang muda ni yang baru bekerja ni untuk join dia orang punya bisnes MLM. So kat situ saya dijanjikan dengan bulan dan bintang, kekayaan yang sekelip mata. So saya buat personal loan RM20,000. Dalam masa sama saya buat lagi personal loan RM10,000.
Sebab masa tu nak raya, untuk saya belanja family saya untuk keperluan raya. Waktu tu saya rasa seronok sangat tuan-tuan. Itulah hari yang paling seronok dalam hidup saya. Saya boleh kata dekat family saya, kau nak beli apa beli, kau nak ambil apa ambil. Sebab saya ingat lagi waktu kami nak raya, setiap kali kami nak raya, kami akan pergi dekat pasar raya hari-hari. Tuan-tuan pernah tengok kan pasar raya hari-hari kan? Pasar raya hari-hari kat Banting tu sebab apa? Sebab pasar raya hari kat Banting tu bajunya murah dan bajunya semua ada satu design yang sama. Kami memang sentiasa pakai baju satu design yang sama. Dekat situlah kami beli baju raya dan dekat situlah kami akan spend duit abah kami. So bila ada duit, kita nak belanja family sendiri untuk beli keperluan raya, kita rasa seronok sangat tuan-tuan. Cuma sakitnya adalah waktu sekarang. Maksudnya kita terpaksa menanggung personal loan punya hutang tu berterusan. Dia adalah satu kesilapan dan memang satu kesilapan. Macam mana pusing pun dia adalah kesilapan kewangan yang telah saya buat. Tapi waktu tu saya rasa saya sangat seronok sebab saya dapat beli kereta untuk diorang balik raya. Saya tak beli raya tuan-tuan sebab masa tu saya kerja di Kecemasan. Saya terpaksa bekerja pada hari raya. Tapi saya beli kereta tu untuk diorang balik beraya dengan kereta saya. Dan saya dapat buat personal loan untuk bagi diorang berbelanja pada hari raya. Rasa seronok sangat tuan-tuan. Dan saya dianugerahkan seorang isteri dan kami telah berkahwin pada usia yang muda iaitu 23 tahun. Waktu tu saya dapat apply rumah quarters di Port Dickson. Rumah quarters kami, rumah quarters yang lama. So bila saya mula-mula kahwin dengan orang rumah saya ni waktu tu dia belajar doktor. Tapi dia belum habis lagi tahun kelima. Jadi bila mula-mula kahwin ni memang orang kata mula-mula kahwin ni susah sikit tuan-tuan kan? Mula-mula kahwin agak susah sikit. Sebab apa? Sebab kita baru nak hidup, kita baru nak belajar hidup berdua, bertiga dan sebagainya. So kami apply rumah quarters. Kami tidur atas toto yang simen tu pun tak ada tikar lagi. Benda pertama yang kami beli, ingat lagi, benda pertama yang kami beli adalah tikar. Kami tak ada dapur, kami ada apa yang orang bagi hadiah, periuk nasi apa semua, sampai sekarang ada lagi tuan-tuan. So kenangan tu sangat manis lah untuk saya. Cuma apa yang saya hadapi waktu mula-mula kahwin adalah gaji saya yang berjumlah lebih kurang 2,500, 2,600, 700 tu untuk seorang suami dan ada seorang isteri. Saya boleh katakan gaji saya tak cukup tuan-tuan. Sebab waktu tu saya dah ada sebiji kereta RM500 setiap bulan. Saya ada personal loan RM30,000 yang mana saya kena bayar lebih kurang dalam RM300-400 setiap bulan. Dan saya ada komitmen lain which is saya kena bayar tolak rumah beli quarters. Lepas tu saya akan bagi mak saya sikit untuk family sikit. So memang gaji tu sebenarnya tak cukup tuan-tuan. Dan waktu inilah Allah anugerahkan kami dengan kompang 5 beradik. Waktu itulah alhamdulillah, walaupun tak cukup tapi bolehlah untuk survive tuan-tuan. Dan kenangan yang paling saya ingat waktu kahwin dengan rumah saya adalah kenangan isteri saya dan kasut merah. Kenapa? Sebab waktu tu saya ingat lagi, waktu tu adalah pada minggu pertama gaji lebih kurang. So wife saya kan duduk rumah kan. So bila petang tu saya ajak dia keluar. Saya ajak dia keluar, tak silap saya macam Econsave macam tu lah, TF ke macam tu. So ada kan kios-kios kedai kasut kan. So dia pergi ke kedai kasut tu, dia pergi check. Dia pergi kedai kasut, dia pergi tengok kasut ni. So dia tengok kasut ni sebab kasut dia pun tak berapa comel dah. Dia tengok kasut ni warna merah. Orangnya pun rendang kan. Dia pun nak pakai kasut yang semua yang tak ada tapak. So orang rendang-rendang ni janganlah pakai kasut tak ada tapak. Sebab bila tu lagi menampakkan awak tu rendang. Okay, saya bergurau je. Lepas tu saya tengok dalam wallet saya ada waktu tu RM5 je tuan-tuan. Saya ada RM5 saja. Dan saya tutup wallet saya tarik, saya pegang tangan dia, saya senyum, saya kata nanti bulan depan abang beli. Bulan depan abang beli ya. Dan waktu tu dia nampak kecewa tapi dalam masa yang sama dia meredokan. Waktu tu lah saya rasa macam saya rasa gagal sangat tuan-tuan. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan macam mana kan, tapi pada saya kan saya rasa macam sangat gagal. Kenapa aku nak beli kasut RM39.90 pun aku tak mampu. Macam mana aku nak kahwin? Macam mana aku nak jaga rumah aku ni? Waktu tu memang saya nangis malam tu. Saya macam menyalahkan takdir. Saya macam kesian sangat kat isteri saya. Sebab banyak waktu isteri saya lah yang tolong saya. Kebanyakannya kalau dia adalah dalam keluarga yang boleh saya katakan agak senang lah. Apa yang dia nak selama ni dia dapat. Bila dia kahwin dengan saya, apa yang dia nak selama ni, banyak yang dia nak selalunya kena hold sebab tak ada kemampuan untuk membelinya lagi. So saya memang sebagai seorang suami, saya rasa sangat-sangat gagal. Setiap bulan tuan-tuan, bila masuk je gaji, hari pertama gaji, saya rasa seronok. Tapi lepas saya transfer, saya tengok baki, saya akan fikir lagi 30 hari selepas ni. Dan itulah kehidupan yang berulang-ulang. Hari-hari saya dengan dilema tu. Dilema dengan gaji tak cukup, macam mana aku nak survive, macam mana aku nak bahagiakan isteri aku. Waktu tu tuan-tuan, saya cakap tuan-tuan terang-terang,
nafkah yang contoh saya bagi nafkah untuk isteri, nafkah duit apa semua tu kan, memang tak terlaksana tuan-tuan. Sebab tak cukup langsung. Cuma apa yang saya nak cerita dekat sini, tuan-tuan kena ada pillow talk dengan isteri. Sebab apa saya kata macam tu? Rupa-rupanya bila dah macam 2-3 tahun lepas kahwin, saya pillow talk dengan isteri saya. Saya kata, ada tak apa-apa yang terbuku kat hati sayang selama ni? Dia kata tak ada. Selepas saya tanya lagi, akhirnya dia buka cerita. Dia cakap macam ni, ya, abang sebenarnya saya terasa hati sebab abang bagi kat mak abang duit, tapi abang tak bagi sayang duit. Saya tahu yang abang belanja makan, abang belanja tempat tinggal, abang belanja kereta. Tapi sebagai seorang isteri, sayang nak lepaskan abang daripada tanggungjawab ataupun daripada siksaan sebab abang tak menunaikan tanggungjawab kepada nafkah di atas saya. So waktu tu saya rasa macam, ya Allah, isteri aku kenapa dia tak cerita selama ni, dah 2-3 tahun baru dia nak cerita, baru dia nak buka mulut. Sebab itulah selama ni saya rasa macam susah sangat. Kenapa susah sangat? Aku dah kerja macam-macam pun tak jadi. Rupa-rupanya ada sudut kecil yang mana isteri saya ada tergurus hati dengan saya, tuan-tuan. Dan isteri saya tergurus hati bukan sekejap, tuan-tuan, 2-3 tahun dengan saya. Dan waktu tu saya minta maaf sangat-sangat dekat dia. Saya kata, sayang, abang minta maaf sangat-sangat. InsyaAllah lepas ni abang akan bagi berapa yang abang mampu. Masa tu saya cerita kat dia, tuan-tuan, saya bagi tahulah berapa amount. Dia kata, saya tak kisah kalau abang bagi kat sayang RM100 ke RM50, wak Iman RM50 pun, tapi kalau abang kata ini adalah nafkah untuk sayang, saya akan terima dan saya akan redha. Betul sangat, tuan-tuan. Lepas saya start adakan nafkah isteri dalam saya punya komitmen, waktu itulah Allah telah buka seluas-luasnya hidup saya. Allah telah lapangkan seluas-luasnya fikiran saya. Sumpah demi Allah, saya rasa sangat-sangat lapang, ya Allah. Kadang-kadang nilai yang saya bagi tu berubah-ubah, tapi setiap kali saya bagi, saya kata, sayang, bulan ni abang bagi sikit ni, saya doakan abang murah rezeki. Tak apa abang, abang saya sentiasa doakan abang murah rezeki. Dan waktu tu memang Allah mudahkan rezeki. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, ini adalah komitmen saya dan isteri sekarang. Sebanyak 8,000 setiap bulan, which is dalam ni tak ada pun nafkah isteri saya lagi. Inilah kesilapan yang saya buat dulu. Sebab itulah setiap hari saya pergi pagi balik petang, dapat gaji, habis bayar hutang. Memang macam itulah setiap hari kehidupan saya. Hari-hari saya hanya fikir pasal hutang, saya hanya fikir pasal duit. Kadang-kadang saya tahu yang kehidupan saya dengan wife saya ni tak semesra dulu. Tapi saya sibuk memikirkan pasal duit sebab terlalu banyak beban hutang ataupun bebanan yang saya tanggung. Tapi lepas saya balik bercerita dengan wife saya, sayang, abang punya gaji banyak ni, boleh tak kalau sayang tanggung banyak ni? Kita buat bincang sama-sama. Alhamdulillah, bila ada perbincangan dan isteri tu redha, insyaAllah, tuan-tuan percaya dan cakap saya, tuan-tuan akan rasa sangat-sangat lapang hati. Dan waktu tu, inilah kehidupan saya. Sentiasa fikir pasal gaji, hidup saya memang tak tenang, hutang saya, tuan-tuan, banyak, tuan-tuan. Dan saya yang paling saya tak suka adalah saya sangat-sangat selalu menyalahkan takdir. Kenapa Allah buat aku macam ni? Allah tak sayang aku ke? Aku dah buat macam-macam. Aku tak buat benda yang bukan-bukan, tapi kenapa Allah uji aku macam ni? Dan kalau tuan-tuan pun pernah menyalahkan takdir macam sana, saya menyalahkan takdir, saya nak pesan satu je. Duduk sekejap, solat sorang-sorang pada waktu malam, kenang balik apa yang telah Allah bagi pada kita. Sangat banyak, tuan-tuan, yang Allah telah bagi pada kita. Tak ada satu pun saat Allah meninggalkan kita, kecuali kita yang meninggalkan Allah. Bagi yang beragama lain, saya minta maaf. Saya bukan nak utamakan agama saya sahaja. Saya menghormati semua agama. Okey? Dan waktu itulah, bila anak saya lahir, Kaisar Sofia, waktu itulah saya rasa saya perlu berubah. Saya sangat-sangat perlu berubah. Kenapa? Sebab saya dah ada lagi satu tanggungjawab. Dulu saya boleh fikir pasal perut saya sendiri. Dulu saya boleh makan sehari sekali. Dulu saya boleh makan nasi dengan telur dengan kuah dan air kosong. Tapi sekarang saya mungkin boleh makan nasi sehari sekali. Tapi saya tak sanggup tengok anak dan isteri saya tak makan. Saya tak sanggup anak isteri saya menangis kelaparan. Saya tak sanggup mereka meminta pada orang lain. Kerana apa? Sebab kitalah yang akan mencorakkan masa depan anak. Bila kita ada anak, tuan-tuan, insya-Allah fikiran kita akan berubah 360 darjah. Memang akan drastik gila berubah. Sebab kita ada kepentingan. Dan kita tahu apa yang kita nak perjuangkan tu adalah hasil daripada anak cucu kita. Kita tak nak mereka rasa apa yang kita pernah rasa.
dan kita nak mereka rasa jauh lebih bahagia daripada apa yang kita rasa. Sebab itulah bila tuan-tuan siapa yang bergelar ayah ataupun bergelar ibu kat sini, kalau tuan-tuan perasan semenjak tuan-tuan ada anak, tuan-tuan punya kehendak diri telah berada di kedudukan yang paling bawah. Betul tak? Mungkin tuan-tuan pernah rasa nak beli baju, nak beli seluar, nak beli handbag, nak beli kasut, nak beli jam, nak beli topi. Bila dapat gaji aku rasa, okay, bulan depan dapat gaji aku nak beli topi. Bila bulan depan dapat gaji, ada benda lain yang anak dan isteri tuan-tuan perlukan, tuan-tuan mesti akan utamakan anak-anak dan keperluan isteri. Betul tak? Itulah seorang ayah dan seorang ibu yang kuat. Alhamdulillah, saya pun macam tu dan saya harap tuan-tuan pun macam tu. InsyaAllah, tuan-tuan kalau utamakan anak dan isteri nombor satu, InsyaAllah tuan-tuan takkan susah. Cuma tuan-tuan kena tahu yang kehidupan ni tak mudah seperti dalam cerita. Banyak onak duri yang perlu tuan-tuan tanggung. Itu jugalah yang saya dan isteri saya tanggung. Kehidupan kami tak adalah semewah yang disangka, tapi kami tahu yang kami bahagia dengan kehidupan kami. Sebab waktu kita berada di kedudukan yang paling bawah, tak ada siapa yang kita harapkan melainkan Allah. Dan waktu tu Allah akan bagi satu cahaya ataupun kita panggil satu jalan di lorong-lorong gelap yang mana kita akan nampak cahaya tu dan kita nak tuju ke cahaya tu, iaitu itulah cahaya untuk kita keluar daripada jalan kita yang sedang kita lalui sekarang. Itulah yang Allah telah tunjukkan pada saya. Saya masih ingat waktu tu saya memang waktu malam saya duduk seorang-seorang, saya solat, saya sujud, saya doa, saya nangis sungguh-sungguh pada Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, tunjukkan aku jalan untuk aku keluar daripada masalah hutang aku, untuk aku bantu anak isteri aku, untuk aku bahagikan mereka. Tolonglah ya Allah, tunjukkan aku jalan. Sebab aku nak tengok mereka bahagia. Waktu tu Allah tunjuk satu demi satu, satu demi satu. Dan antara yang saya jumpa adalah 3 pekerjaan sekarang. Iaitu saya sebagai seorang medical assistant, kedua saya sebagai seorang consultant di Quantum Metal, yang mana sekarang ni saya sedang membimbing dan membantu lebih kurang 254 klien di bawah saya untuk sama-sama menyimpan emas dan sama-sama menambah income mereka. Dan yang terbaru saya buat affiliate income Takaful, yang mana kerjanya sangat mudah, hanya refer saja, tapi kita boleh dapat income sehingga 48 bulan ataupun 4 tahun. Saya dapat income 4 angka satu bulan kan. Daripada 1,800 ke 2,300, seterusnya sampai ke 5,000. Semua ni tak berlaku dalam satu hari tuan-tuan. Ada success factor yang berlaku dalam hidup saya. Sebab saya percaya setiap kejayaan pasti ada resepi yang orang berjaya dah buat. Kita yang baru nak berjaya ataupun baru nak mengorak langkah ni, kita hanya tinggal tiru basi sahaja jalan yang telah mereka lalui. Apa pertama ataupun success factor yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan kat sini? Saya rasa tuan-tuan dan saya perlu ada satu matlamat ataupun big why yang cukup kuat. Dekat sini saya nak cerita kat tuan-tuan, kalau macam saya big why saya adalah isteri dan anak. Setiap kali saya rasa lemah, setiap kali saya rasa down, setiap kali saya rasa tak semangat, putus asa, saya akan tengok anak saya, isteri saya waktu tidur, saya akan bersemangat balik. Saya kata, sayang, Sofia, Abah akan cuba kuat lagi. Abah akan kerja kuat lagi untuk bahagiakan diri kita. Dan kalau kita ada banyak hutang, kita akan sentiasa bekerja lebih kuat lagi untuk kita selesaikan hutang kita. Kalau kita ada masalah gaji tak cukup, setiap bulan kita sentiasa ada masalah gaji tak cukup, waktu itulah waktu yang perlu kita kerja lebih kuat daripada sekarang. Dan kita kena ada satu mindset yang mana kita nak ubah nasib keluarga kita. Kita nak jadi orang yang pertama untuk ubah nasib dalam keluarga kita. Sebab kalau kita tak ubah nasib keluarga kita, tak ada siapa yang nak bantu kita. Tuan-tuan percayalah cakap saya, waktu tuan-tuan susah, ramai orang tak dekat dengan tuan-tuan. Tapi waktu tuan-tuan senang, semua orang datang kepada tuan-tuan. Dan waktu tuan-tuan susah itulah tuan-tuan tahu siapa kawan, siapa lawan. Okay? Yang kedua, apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan adalah guidance. Dalam hidup kita, kita perlukan banyak guidance ataupun banyak panduan. Kita nak pergi ke KL, kalau kita tak tahu jalan, kita akan bertanya pada orang zaman dahulu. Sekarang kita bertanya pada Google Maps. Sebab apa? Sebab orang tu dah pernah sampai dekat KL. Dia tahu jalan KL mana yang lebih sesak, jalan KL mana yang lebih lapang, sunyi, dan jalan KL mana yang cantik dan berlubang. Jadi macam tu juga kita kalau kita nak berjaya tuan-tuan. Kalau kita nak berjaya, contoh dalam situasi ni adalah dalam Quantum Metal, saya akan cari orang yang dah berjaya buat dalam Quantum Metal. Which is, dalam tim saya ramai sangat orang yang dah berjaya buat Quantum Metal. Ramai sangat yang dah jana income 4, 5, 6 angka satu bulan. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita perlu minta
minta panduan mereka, dan kebanyakan orang yang saya kenal dalam content metal sangat-sangat bermurah hati. Setiap minggu ada kelas. Tuan bayangkan setiap minggu ada kelas free, tak perlu bayar, just nak join ataupun tidak sahaja. Dan yang ketiga adalah master your product. Kita nak jual sesuatu, kita nak buat bisnes, kita mesti mahir dan kita mesti power pasal produk kita. Kita kena study gila-gila pasal produk kita. Dan kalau kita rasa kita dah faham, kita start cerita pada orang lain. Itulah yang saya buat. Saya cerita pada orang yang mana bila banyak kali kita cerita, banyak sangat soalan yang kita dapat. Dan soalan yang kita dapat tu, kebanyakannya memang kita tak boleh jawab pun pada mulanya soalan. Sebab waktu itulah kita tahu banyak lagi rupanya yang kita tak tahu. Aku rasa macam aku pandai dah. Tapi bila orang tanya soalan macam ni, terpaksa kita rujuk pada orang yang lebih tahu. Dekat situlah yang kita akan mahir pasal produk kita. Lepas pada tu, tuan-tuan buka je mulut, insya-Allah orang akan lebih percaya pada tuan-tuan. Sebab tuan-tuan dah tahu segalanya pasal produk yang tuan-tuan nak jual. Tak kisahlah produk apa yang tuan-tuan tengah buat bisnes sekarang, tuan-tuan kena mahir dan skill dan master pasal produk tuan-tuan. Dan tuan-tuan kena yakin, iaitu practice makes improvement. Hari-hari tuan-tuan kena practice dan practice. Jangan rasa gagal kalau kita diherdik macam kena komen sikit down, jangan. Sebab practice kan, kita sentiasa membuat improvement. We are better than we last time. Macam tu. Saya lebih baik daripada diri saya sebelum ini. Itu cukup. Tak perlu tuan-tuan nak tunjuk pada orang lain yang tuan-tuan lebih baik daripada orang lain. Cukuplah tuan-tuan lebih baik daripada diri tuan-tuan semalam dan sebelumnya. Okey? Dan seterusnya tuan-tuan kena ada proper plan. Apa yang saya buat? Satu, time management. Okay, saya bekerja 8-5 tuan-tuan. Dan setiap kita ada 24 jam yang sama. Kenapa ramai orang kat luar sana yang boleh buat bisnes letup kau-kau setakat buat 4-5 angka tu mudah? Sebab diorang tahu urus masa diorang. Macam tu juga kita. Kita kena tahu macam mana nak urus masa kita. Kita kena ada jadual. Kita kena ada proper plan. Waktu bila kita nak post. Waktu bila kita nak jumpa orang. Waktu bila kita nak rehat. Waktu bila kita nak bersukaria dengan family kita. Sebab kalau kita tak buat macam tu, hidup kita akan miserable. Waktu tu macam itulah saya mula-mula tuan-tuan. Saya setiap hari, waktu saya jual content metal, lepas bulan 9 tu, setiap hari saya tidur pukul 3-4 pagi tuan-tuan. Sebab apa? Sebab saya eager. Saya nak belajar. Bangun pun lambat apa semua. Benda tu sangat-sangat tak bagus. Tapi itu cara saya. Dan cara itulah saya belajar. Kalau tuan-tuan tak boleh buat macam tu, tuan-tuan kena pandai manage masa tuan-tuan. Kena aktif dekat media sosial. Okey, sebab media sosial ni adalah tempat, kalau kita kata, saya boleh katakan tempat tu wajib lah. Kalau tuan-tuan nak berniaga, kalau tuan-tuan nak sebut mulut ke mulut ni, dia lambat. Di Quantum Metal, ceritanya mudah kalau kita cerita di media sosial. Tak perlu jumpa, perlu through WhatsApp, daripada penceritaan, daripada video, memang sangat mudah. Dan Alhamdulillah, saya buat Quantum Metal ni, saya hanya perlu berjumpa dengan depan-depan ni beberapa kali sahaja. Kebanyakan masa saya buat Zoom, saya call, saya WhatsApp, dan Alhamdulillah mereka mudah faham. Sebab apa? Sebab produknya adalah produk yang ramai orang suka. Kebanyakannya kalau kita buat produk jualan ataupun kita buat sale, orang akan lagi jauh daripada kita, betul tak tuan-tuan? Contoh macam kita buat takaful ke, kita berniaga apa-apalah, kowe, kuku dan sebagainya, orang akan lagi jauh daripada kita. Sebab apa? Sebab dia nampak kita nak menjual, eager untuk jual pada diorang. Tapi dengan emas, dia tak macam tu tuan-tuan. Sebab dengan emas, dia orang lagi suka. Kau buat emas kan? Cerita kat aku pasal emas. Dan Quantum Metal ni pada saya satu platform yang mudah. Sebab apa saya kata mudah? Sebab pendaftaran dah percuma. Guidance percuma. Okay? Nak buat bisnes, modal sangat-sangat rendah. Which is modal tu pun bukan kita bayar pada Quantum Metal. Kita contoh macam nak jadi introducer kan, kena beli 3 unit GAE5X. GAE5X RM300 lah lebih kurang. Kita beli RM300. RM300 tu bukan kita bagi pada Quantum Metal pun. Kita hanya cukupkan syarat untuk kita beli produk di GAE5X. Dan kalau ada keuntungan, kita boleh jual pula produk kita tu. Dan dia tak ada backdated ke belakang balik. Daripada jadi introducer, kita jual, kita jadi balik klien biasa. Tak ada tuan-tuan. Dia terus ke depan. Macam ni, dia akan mesti jadi dealer. Beza dia cepat atau lambat. Kalau kita memang nak kejar untuk income, nak kejar untuk bantu lebih ramai orang, memang mudah sangat nak jadi dealer. Tapi kalau kita nak buat slow and steady, satu hari nanti tuan-tuan mesti akan jadi dealer juga. Sebab dealer ni dia macam mesti akan jadi punya, cukup je 30 GAE dan X tu memang akan jadi dealer. Lepas tu kita kan ada target market. Siapa yang tuan-tuan nak bercerita? Kepada siapa? Mak-mak ke, perempuan ke, lelaki ke, umur berapa? Dan kita
Mr. Bala selalu cakap dengan saya, jangan judge people, which is sangat-sangat betul tuan-tuan. Kita rasa kalau orang tu suri rumah, kalau kita nak cerita pun halal-halal, lebih kurang je, sebab kalau dia daftar pun cuma, mungkin dia tak beli pun. Kalau suami dia bagi 200-300, takkan dia nak beli emas 200-300, mungkin dia beli emas RM10 je. Kita rasa macam tu, tapi kita tak tahu, mungkin dia suri rumah, tapi dia suri rumah yang sangat-sangat banyak income. Ramai klien saya yang macam tu, which is saya ingat, saya judge lah pada mulanya, saya cerita pun lebih kurang. Kalau orang tu businessman, kita cerita kami semangat lagi. Lah tak beli pun tuan-tuan. Tak beli pun emas untuk selamatkan dia orang punya expenses. Tapi yang suri-suri rumah ni, kebanyakannya sentiasa membeli. Walaupun RM10 tapi dia beli hari-hari. Itulah yang saya nampak daripada Mr. Bala. Dia kata jangan judge people. Kita kalau nak cerita tuan-tuan, niat kita kena betul. Kita kena niat yang kita nak bantu orang simpan emas, kita nak bantu orang selamatkan dia orang punya expenses, kita nak bantu dia orang gandakan dia orang punya simpanan emas. Jadi bila kita ada niat nak membantu, kita takkan ada judge pada dia. Tak kisahlah dia background macam mana sekalipun, umur dia berapa sekalipun, kita tetap bercerita dengan nada yang sama walaupun prospek tu berbeza. Okey? Boleh tuan-tuan? Jadi seterusnya, pasal quantum metal, apakah pada saya lah beauty of quantum metal? Satu, daripada segi sharing. Kita ada banyak sangat background sukses mentor yang ada, daripada Bro Bala sendiri, Puan Emily, siapa lagi? Tuan Asrul, Tuan Syafiq, Puan Azila, dan kita ada ramai lagi yang memang dah berjaya dalam quantum metal. Dan bila diorang buat sharing, diorang membuat sharing daripada hati. Yang saya suka pasal quantum metal ni adalah kalau diorang sharing tu, diorang sharing sekali dengan GSA tuan-tuan. Susah sangat kita nak jumpa tempat yang diorang sudi share diorang punya profit pada kita. Sudi share diorang punya commission ataupun income kepada kita. Kadang-kadang saya ingat lagi masa saya jadi introducer dengan quantum metal, sebelum saya jadi dealer, saya telah jana income di quantum metal dengan hanya join Zoom, jawab quiz, jawab soalan, tanya soalan pun dapat duit kadang-kadang tuan-tuan. Dengan hanya buat benda tu, saya dapat lebih kurang RM2,000 dalam bentuk emas GSA. Dapat daripada mana tuan-tuan? Dapat daripada kita punya mentor-mentor ni. Dapat daripada orang-orang yang besar-besar ni. Sebab apa? Sebab pada diorang, sharing is caring. Diorang memang suka berkongsi. Sebab itulah, kalau kita dapat satu-satu tempat yang macam tu, circle yang macam tu, kita kena harmoni, kita kena rasa seronok. Kita jangan tinggalkan circle yang macam tu. Sebab circle macam tu akan masuk dalam diri kita dan kita pun jadi tak kedekut dengan kita punya klien-klien yang lain. Seterusnya pasal knowledge. Dekat sini sentiasa sharing knowledge. Siapa-siapa pun tak salah untuk sharing. Walaupun macam saya tuan-tuan, saya hanyalah dealer, tapi saya diberi peluang untuk bercerita pada malam ni dengan tuan-tuan yang ada lebih kurang 200 lebih pada malam ni. Okey? Dan kita punya sistem ni sangat-sangat mudah. Platform dia mudah. Hanya perlukan handphone dan internet saja. Tuan-tuan duduklah kat ceruk mana, selagi tuan-tuan ada handphone, selagi tuan-tuan ada internet, tuan-tuan boleh buat bisnes quantum metal. Yang paling best pada saya lah, dalam quantum metal kita boleh wariskan pendapatan dan wariskan bisnes ni kepada generasi seterusnya, which is isteri dan anak-anak kita. Itulah yang kita nak tuan-tuan. Kita nak diorang bahagia, kita nak diorang senang selepas ketiadaan kita. Waktu inilah kita nak cuba buat, kita panggil second income ataupun income yang kekal untuk mereka, supaya mereka bila kita tinggalkan diorang nanti, diorang tak meminta-minta. Dan yang paling best dalam quantum metal, usia bukan penghalang. Dalam tim saya, paling tua seingat saya 63 tahun. 63 tahun yang paling tua dalam tim saya. Mungkin dalam tim tuan-tuan ataupun yang ada malam ni, mungkin ada yang lagi tua pada malam tu. Pada malam ni. So ada yang lagi tua boleh tulis kat chat. Saya umur 70 tahun ke, 71 tahun ke. Siapa-siapa pun boleh buat tuan-tuan. Memang boleh buat. Sebab kita ada cara macam mana kita nak berjaya. Kita hanya perlu buat apa tuan-tuan? Kita hanya perlu upgrade circle kita. Kita hanya perlu ataupun ikut-ikut cakap-cakap orang yang betul, kita dapat circle yang betul, kat situlah kehidupan kita akan berubah. Kat situlah kita akan rasa macam kita boleh buat. Dalam tim saya memang sangat suka cakap benda ni. Tim saya, diorang sangat-sangat supportive. Saya background yang pada saya ni kira B40 kan, B40, tapi diorang punya support tu sentiasa support. Diorang sentiasa percaya. Kalau buat puji tu tak payah cakap lah. Memang blushing-blushing lah muka saya ni kalau kena puji. Sebab diorang sangat-sangat bagus sebab tu. Cuma satu benda yang saya nak tekankan, especially kepada kawan-kawan government saya, tolong jangan buat hutang jahat macam saya buat. Sebab hutang jahat ni, dia adalah satu hutang yang kita telah korbankan masa depan kita. Keperluan masa depan kita. Kan? Contoh macam personal loan, credit card. Kalau kita dah buat hutang-hutang jahat tu,
kita kena ikat dia 10 tahun, 7 tahun, 9 tahun, yang mana kadang-kadang anak kita dah 10 tahun pun kita tak habis lagi bayar hutang, tuan-tuan. Yang itu yang menyebabkan kita akan sentiasa rasa macam hidup ni tak berguna, kita akan rasa stres lah. Itu yang saya rasa. Jadi kalau boleh saya pesan untuk tuan-tuan, selagi tuan-tuan boleh tahan untuk buat hutang jahat, tolong jangan buat hutang jahat. Boleh tuan-tuan? Dan inilah saya nak perkenalkan kepada tuan-tuan, saya punya tim ataupun kami punya tim. Dekat atas tu Tuan Asrul kita ataupun founder kepada Tech Team Invest. Kat situlah saya belajar ilmu pelaburan, saya belajar ilmu emas dan ilmu takaful. Bawah tu adalah Tuan Syafiq Yuhaizat kita. Tuan Syafiq Yuhaizat kita inilah insan yang bertanggungjawab memperkenalkan kepada saya dan kepada tim Tech Team Invest pasal Quantum Metal. Waktu itulah kami tahu yang Quantum Metal ni sebenarnya satu platform yang bagus, boleh simpan duit, boleh jana pendapatan, boleh tambah simpanan, boleh gandakan simpanan dan juga boleh selamatkan perbelanjaan. Yang paling bawah tu tuan-tuan semua mesti kenal senior merchant kita Bro Bala. Alhamdulillah Bro Bala ni sangat tak kedekut ilmu, sangat cuma dia outspoken sikit. Kalau dia bercakap memang tak fikir perasaan orang, tapi saya memang puji. Dia adalah orang yang sangat-sangat support saya. Dia sentiasa mesej, sentiasa tanya macam mana perkembangan dan tak lokit langsung. Kita tanyalah soalan apa, walaupun soalan tu bodoh, dia akan cakap good question, good question, good question. Sebab apa? Sebab dia nak bagi kita tambah semangat. Jadi tuan-tuan kena ada mentor macam ni, ataupun tuan-tuan kena ada cari mentor-mentor yang tuan-tuan percaya dan yakin yang boleh bantu tuan-tuan. Sebab kita tak sentiasa ada di atas, semangat kita tak sentiasa di atas. Mesti ada masa kita akan down gila-gila. Waktu kita down ni lah insan-insan ni akan bantu kita. Dalam masa yang sama kita sentiasa berdoa dan sentiasa berusaha. Sebab satu je, kalau tuan-tuan malu, kalau tuan-tuan pemalu macam saya, ada satu kisah ataupun pesanan daripada Tuan Fahdi Ghazali. Jom kita dengarkan sekejap. Kita takkan buat video live sebab kita malu. Nanti orang kata aku tak cantik, aku cakap tak betul, aku cakap mengaku, tak apa-apa, aku cakap tuan dan puan. Lebih malu kalau anak minta susu tak boleh beli susu. Mak ayah nak pergi haji, kita tak boleh bawa mak ayah pergi haji. Itu lebih malu daripada anda buat Facebook live. You fokus malu tu, cuba fokus benda lain. Isteri setiap hari kata, bang, kalau boleh kita nak duduk rumah lebih selesa bang. Lebih malu isteri cakap macam tu daripada kau buat Facebook live. Semua ni rasa malu nak buat benda tu. Cuba fikir benda lain yang lebih malu. Kalau aku tak buat ni lebih teruk aku jadi. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan pemalu, saya pun adalah antara orang yang pemalu. Saya tak tahu macam mana nak mula dulu. Tapi apa yang orang pesan kat saya ataupun apa yang orang selalu cakap dekat saya dan saya nak cakap pula pada tuan-tuan adalah tuan-tuan cuba je dahulu. Cuba je tekan post tu. Kalau tuan-tuan dah tulis, tuan-tuan jadi padam balik macam saya dulu kan. Cuba kali ni tuan-tuan tulis apa-apa dan tuan-tuan tekan je post tu. Sekali je tuan-tuan tekan post, insya-Allah lepas tu tuan-tuan akan hilang sedikit rasa malu. Dan setiap kali tuan rasa malulah nak cerita pasal orang, malulah nak buka mulut, malulah nak cakap aku buat bisnes ni. Setiap kali tuan-tuan rasa malu macam tu, tuan-tuan ingat balik. Apakah kenangan-kenangan ataupun pengalaman-pengalaman yang tuan-tuan rasa? Tuan-tuan tengok balik muka anak bini tuan-tuan. Perlu tak aku malu sekarang ni? Aku malu pasal aku nak buka mulut ni ke? Ataupun aku malu nak minta sedekah ke orang? Ataupun aku lagi malu tengok anak aku dan bini aku kelaparan? Sebab tu pentingnya ada big why supaya kita sentiasa bersemangat. Kita boleh malu tuan-tuan, tapi kita kena tahu malu mana yang lagi besar dan malu tu menguntungkan tu ataupun tidak. Okey? Jadi pesanan terakhir saya, kita mesti penat, kita mesti malu dan kita mesti rasa susah. Cuma penat, malu dan susah hanyalah sementara. Kelak akan terbayar dengan kejayaan. Bila tuan-tuan dah start berjaya dalam segi definisi berjaya yang tuan-tuan sendiri berjaya, tuan-tuan akan lupa sekejap pasal malu, penat dan susah. Tadi saya cerita dengan isteri saya, sayang, pengalaman pahit yang kita lalu dulu masa kita mula-mula kahwin. Puas saya dengan isteri saya ni fikir, apa ya bang? Tak ingat pun kenangan susah tu, walaupun dulu memang susah, 5 tahun pertama memang susah. Sebab apa? Sebab semua tu dah terbayar. Sebab semua pengalaman pahit tu dah jadi kenangan manis sekarang. Kerana apa? Kerana kita dah lalui, berjaya harungi benda tu. Macam tu jugalah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa senang hari ni, tuan-tuan kadang-kadang lupa tuan-tuan dulu pernah susah. Sebab kenangan dulu tu yang kita rasa pahit sekarang dah jadi kenangan manis. Dulu kita menangis, sekarang kalau kita ingat balik kenangan tu kita boleh tersenyum. Macam mana saya tersenyum cerita dengan tuan-tuan pada hari ini.
Jadi itu sajalah paling penting. Setiap apa yang saya katakan ni, kalau tak ada satu pun tindakan daripada tuan-tuan hari ni, tak akan mengubah apa-apa. Action is louder than talk. Mesti macam tu. Kita mesti start bertindak. Hari ni start posting. Share apa yang saya cerita ni dekat Facebook, tuan-tuan. Kalau boleh tag saya sekali. Kita cerita sama-sama apa yang kita dapat malam-malam ni. Sebab daripada situ tuan-tuan akan nampak kehidupan tuan-tuan akan start berubah. Akhir sekali, sebelum apa yang saya nak tutup, saya nak pesan satu je pada semua. Kita buatlah apa pun, pastikan dapat redha isteri, dapat redha Allah, dapat redha keluarga. Tolong jangan lupakan 3 benda ni. Sebab apa? Sebab bila kita buat sesuatu, kita tak ada matlamat, kita buat sesuatu, kita tak dapat keizinan ataupun redha daripada mereka, kadang-kadang kita rasa benda tu susah. Tapi rupa-rupanya benda tu ada tembok. Yang di antara rezeki dengan kita tu, Allah bagi ada satu tembok, yang mana tembok ni tak dapat ditembuskan. Rezeki tu nak turun dah, tapi tak dapat nak dimasuk kepada kita. Rupa-rupanya tembok tu adalah isteri kita, anak kita, keluarga kita yang tak kita selesaikan lagi. Selesaikan dengan diorang dulu, minta maaf dengan diorang, bagi tahu, tolong doakan ayah, tolong doakan abang, berjaya dalam apa yang abang buat. Saya tuan-tuan, saya ingat lagi, saya kalau tak ada duit ataupun rasa susah, saya akan cakap dengan Sofia. Sofia, tolong doakan ayah. Tolong doakan ayah dapat duit. Tolong doakan ayah hidup mudah. Tolong doakan ayah senang. Sofia akan, ya Allah bagilah ayah senang. Ya Allah bagilah ayah mudah. Ya Allah bagilah ayah banyak duit. Supaya ayah boleh bawa Sofia tengok wayang. Supaya ayah boleh bawa Sofia main funfair. Dia doa dalam main-main je tuan-tuan. Tapi memang Allah buka. Sebab rezeki tu mungkin rezeki untuk dia, tapi Allah titipkan kepada saya untuk agihkan rezeki tu. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat sini. Kalau tak ada apa-apa, saya minta maaf di hujung rambut saya hujung kaki. Segala perkongsian saya mungkin terlebih lajak sikit malam ni. Saya kembalikan majlis ini kepada kita punya MC. Allah Rabbi, saya kan sepanjang saya kenal sahabat saya seorang ni, tak pernah rupanya ada cerita di sebaliknya tu. Betul lah, setiap orang ada perjalanan masing-masing, ada cerita masing-masing. Dan selalu kita dengar pengorbanan seorang ibu, macam mana dia membesarkan kita, dan kadang-kadang kita lupa pengorbanan seorang ayah pun sebenarnya sangat berharga. Jangan kita lupa pengorbanan ibu dan bapa kita. Dan bila berkata berkenaan dengan isteri, di sebalik kejayaan seorang suami itu mesti ada seorang isteri di belakang. So macam bila kita rasa kita ada benda, ada rezeki yang ekstra, jangan kita lupa kita bagikan sikit pada kita punya pasangan hidup kita sendiri. So bila abang Khalid kita kata berkenaan dengan kegagalan tu dia sebenarnya bila anda berhenti cuba, itulah di mana anda gagal. Sekiranya anda gagal semasa sedang mencuba, itu bukan gagal, itu anda belajar, pengalaman hidup. Sebab saya harap semua orang ingat, bila kegagalan tu, dia akan menghancurkan kesombongan kita, dia akan membangkitkan apa kecerdasan kita, dan dia akan menuntun semula kedewasaan dalam diri kita. Dan macam yang Abang Khalid kita bagi tahu, dalam setiap perkara yang kita buat untuk kita berjaya, benda pertama kita kena kenal pasti apa itu big why kita. Kita kena faham apa produk ataupun apa servis yang kita nak bagi kepada orang ramai. Kita kena ada mentor ataupun support guidance daripada seseorang, dan proper planning. Itu sangat penting. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada speaker kita, Abang Khalid kita. Okay, now next saya nak, macam saya cakap tadi, setiap orang ada mentor. Setiap orang ada kita punya, orang cakap shifu lah. Dan dalam Quantum Metal, dalam grup kita yang besar ni, ada seorang mentor yang kita panggil shifu, iaitu Mr. Bala. Mr. Bala ada tak dekat sini? Ada. Alright. Yes. Okay. So I would like to call upon Mr. Bala untuk bagi sepatah dua kata. Tapi sebelum tu, saya ada share satu Google Form. Nak minta semua orang sambil-sambil dengar apa yang Mr. Bala nak bagi tahu.
peringatan, amanat. Tolong isi juga Google Form tu untuk bagi feedback berkenaan dengan hari ni punya talk, so that kita boleh buat penambahbaikan. Okay, Mr. Bala. Thanks. To you. Assalamualaikum semua. Apa khabar semua? Kalau semua okay, please type 1. Semua okay? Very good. Very good. Thank you very much. Kalau you all think Khalid Kacak punya performance presentation hari ini, kalau you orang bagi rating 1 hingga 10, type 1, and then kalau you orang nak Khalid Kacak buat presentation lagi, type 11. Maknanya 2 kali lah, 11 lah. His presentation bagus, and then you orang nak Khalid Kacak buat presentation lagi, 11. Fantastic guys, thank you very much. Thank you very much. This is what I say about kita punya quantum mental team, especially my GB team, GB13, yang biasanya kita ada kawan-kawan daripada BSG, sometimes from Angel, sometimes from other group. This is something about quantum mental, right? Quantum mental is a platform, not only to generate income. This is very important yang kita kena faham. Kita bukan untuk generate income. And then saya pun macam apa yang Acap beritahu tadi, Sifu, mentor, please. I am not a Sifu sebenarnya. Sebenarnya untuk sampai tahap Sifu ni, dia terlalu tinggi. I don't call myself a Sifu. What I call myself as a friend to all of you, just call me Bala ke, I'm okay, don't call me Sifu. Kadang-kadang orang suka panggil Master Sifu. I rasa saya tak sampai tahap tu lah. To call. Just call me bro ke, Bala ke. I'm more comfortable with that. But what I can say today is, apa yang Khalid did today, it created a goosebump presentation. Saya dah bagi tahu dalam Facebook, saya dah bagi tahu dekat saya punya WhatsApp, saya dah bagi tahu, bukan ramai orang. Hari ni the session will be damn good. Saya dah bagi tahu semua orang. Tapi as usual, ada yang masuk, ada yang tak masuk. Siapa yang masuk, congratulations, because I think you all have done you have taken a very bold decision to join, because I know sesiapa yang telah masuk hari ni, dia tak menyesal. Because presentation daripada zaman dia susah sampai dia sekarang, apa yang dilalui, he have put it in a very nice way, so that to tell you sebenarnya untuk kita berjaya, tidak semestinya kita mesti terus berjaya, tapi we have to go through the processes of susah. Bila dia bercerita pasal macam mana dia nampak ayah dia makan daripada tinggalan anak-anak, itu adalah pengorbanan seorang leader. A leader who is willing to sacrifice, a leader who is taking accountability. That is the leader yang kita perlu sebenarnya dalam quantum mental. Kita perlukan leader bukan hanya memikirkan macam mana nak buat duit, tapi satu leader yang bertanggungjawab, yang accountability. When anything goes wrong, anything happen, they are the one on the front end to take the accountability. That is what leadership, that yang apa yang Father Khalid have demonstrated. Daripada apa yang dia nampak, dia sedang cuba menjadi seorang leader yang hebat. Dia menjadi seorang leader hebat sebab dia sanggup berkorban apa saja untuk anak, and dia nampak macam mana father dia berkorban, and setiap kali dia dapat gaji, dia sanggup berkorban untuk family. Dia dapat gaji, dia bagi parents. Alright? So this is what quantum mental is all about. If you have joined my session, I always talk about family value. If you see, kalau pernah join kita punya opportunity preview, kita selalu utamakan keluarga. Memberi rezeki, maknanya bagi duit dekat mak, ayah, adik-beradik. Itulah satu benda yang kita paling penting yang kita kena buat dalam quantum mental ni. Jangan hanya memikirkan pasal duit saja. Duit tu akan datang bila niat kita bagus. And then macam apa yang Khalid bagi tahu, dia suruh anak dia berdoa. Remember tuan-tuan, doa suami, isteri, anak, mak, ayah, adik-beradik adalah sangat penting. Sebab ramai orang yang lupa pada pengorbanan anak, pengorbanan isteri, pengorbanan suami. Ramai yang terlupa pengorbanan anak. Maksud pengorbanan anak, kadang-kadang anak ni dia sanggup berkorban, tak dapat jumpa kita, tak dapat apa yang dia nak. So itu adalah pengorbanan seorang anak. And di situlah kita ada satu tanggungjawab untuk memberi satu benda yang terbaik untuk keluarga. Pasal itu dalam Islam atau dalam semua agama, dia cakap family come first. Family always come first. And Khalid ada bagi tahu tadi, what is going to happen? Bila you susah, tak ramai orang. I think ramai yang kita dah lalui this kind of proses dalam hidup, where kita
Bila susah, ramai yang tak membantu. So itu yang kita nak ubah. Itu satu benda yang kita nak ubah di Quantum Metal. Because in Quantum Metal, every single one adalah penting. Dia tak ada senior merchant, dia tak ada merchant. Kita semua adalah satu manusia. Kita semua manusia. Bila kita utamakan manusia, kita memikirkan untuk membantu, percayalah cakap saya, kita akan pergi lebih jauh daripada orang lain. Right? And then, dia bercerita pengorbanan family. So sekarang saya nak bertanya, kalau parents you dah tak ada, kalau parents you dah tak ada atau parents you ada, alright, apa yang you sanggup buat untuk parents? Kalau parents you ada, apa yang you sanggup buat? Kalau parents you tak ada, apa yang you sanggup buat untuk family? Atau emak dengan ayah? Cuba type dekat kita punya chat. Apa yang you sanggup buat untuk family? Untuk mak dengan ayah, apa yang you sanggup buat? Saya nak tengok apa yang orang sanggup buat untuk family. Untuk mak dengan ayah. Kalau mak dengan ayah ada atau mak dengan ayah tak ada, apa yang you sanggup buat? Ada? Saya nampak ada 2-3. Ada yang tak nak pergi buat umrah. Ada yang cakap akan buat apa saja. Yang lain? Very good, ladies and gentlemen. Kalau for a Muslim yang beragama Islam, apa yang you patut buat? Kalau mak bapa kita masih ada lagi, buatlah satu kerja, buatlah satu amalan yang you akan bekerja keras dan you akan hantar mak dengan ayah pergi haji. Kalau mak dengan ayah kita tak ada, buatkan badal haji bagi pihak mak dengan ayah. For Indians, for Hindus atau orang Kristian atau kita daripada Buddhism, buat apa saja. Let's say kalau the Indian people dia akan pergi temple, dia akan buat apa saja untuk keluarga. Bawa dia orang pergi bercuti ke India, pergi visit temple. You go as Christian people like to go and see church, semua kan. Pergi buat. Buatkan satu target untuk diri. Target yang untuk membahagiakan mak. Sebab pengorbanan mak dengan ayah kita tak cukup sekadar kita menghantar mereka pergi ke umrah atau haji. Dia lebih daripada situ. Tapi sekurang-kurangnya kita telah membuat sesuatu untuk diorang. Untuk membahagiakan diorang. Percayalah cakap saya. You know, I got no mom and dad. You know, I know how it feels. Sebab mak dengan ayah sebenarnya dia tak mengharapkan apa pun daripada kita. Apa yang dia mengharapkan daripada kita adalah kita call diorang, tanya khabar. Itu yang dia nak. So, kita kena buat sesuatu untuk membahagiakan diorang. Diorang tak perlukan duit kita. Tapi dia nak kita bahagia. Right? So apa yang kita patut buat adalah kita kena berkorban apa saja untuk mak dengan ayah. Because pengorbanan yang mereka buat untuk kita adalah terlalu tinggi. So put yourself a target. In Quantum Metal, you set your target. I want to send my mom pergi umrah haji. I want to take my mom to India to visit temple. Apa saja. Buat satu target, because itulah target you. Because niat untuk membawa mak dengan ayah pergi umrah atau pergi visit atau pergi haji, itu akan membuatkan anda bekerja dengan lebih keras dan Tuhan akan sentiasa memerhati daripada atas dan dia akan pasti membantu kita sebab niat suci kita akan membuatkan kita berjaya. Dalam masa sama kita buat benda tu. Buat apa yang kalian cakap. Manage your time. Minta Ana doakan. Kalau mak dengan ayah kita masih ada, minta mak dengan ayah kita berdoakan untuk kita. Kalau mak dengan ayah kita tak ada, kalau kita ada, kita punya father-in-law, mother-in-law, suruh anggap diorang sebagai mak dengan ayah kita untuk diorang mendoakan kita. Kalau diorang tak ada, adik-beradik, you know, in-laws, get them to pray for us. Because doa adalah penting. Tapi yang lebih penting adalah kita bekerja. Jangan sekadar berdoa tapi kita tak melaksanakan sesuatu seperti yang kalian cakap. Ambil iktibar apa yang dia lalui. Gunakan benda tu untuk kita go far. Ilmu yang kita dapat, kita terus manfaatkan ilmu tu. Alright? And then, sekarang apa yang berlaku? Hari ini apa yang telah berlaku? Acap tanya, OPR naik. What are you going to do? What? You tak boleh control OPR. Politik. Kita sedang ada election coming up. What can you do? You cannot control. So, that is where kita sebenarnya lagi hebat daripada parti-parti politik sebab kita boleh memberi penyelesaian untuk masalah kewangan orang. Itulah Quantum Metal. Itulah satu kelebihan yang kita ada. When I did the talk dekat Penang, I cakap, you jangan risau. You boleh tunjuk you nak sokong parti siapa, hak you pergi undi. Tapi lepas undi, you kena memikirkan pasal diri you sebab you sendiri kena cari penyelesaian untuk cabaran kita. Dan kita sebenarnya adalah satu khalifah yang dicipta oleh Tuhan untuk membantu semua umat, tak kira agama, bangsa. Alright? So kita kena jadi seorang khalifah untuk membantu dan kita kena memberi solution. That is what Quantum Metal is all about.
and you are in the right platform, you dah dengar apa kali cakap, kita jadi penyelamat kepada umat manusia. Tak kira you bangsa atau agama mana. Itulah quantum metal. So that is what every Thursday bila kita buat benda ni, kita nak ramai orang datang, kita nak ramai dapat idea baru. Jangan fikir pasal produk. Produk itu akan datang. Semua tu akan datang bila niat kita nak membantu orang. Percayalah cakap saya. Tuntutlah akhirat, dunia dapat saja. Maksudnya, bila kita bercerita pasal akhirat, that means we are talking about after that, tak kira apa agama pun. Untuk kita mendapat satu nikmat lepas kita tak ada, kita kena buat benda baik-baik. Membantu orang. So bila kita ada niat benda-benda tu, apa yang kita nak tu kita akan dapat dalam dunia dengan ganjaran atau rezeki yang Tuhan akan bagi. So itulah dia yang saya cakap, tuntutlah akhirat, dunia dapat saja, buatlah benda baik, pergilah membantu seramai manusia yang you nak bantu, tak kira agama, tak kira bangsa, tak kira umur, tak kira warna kulit. Yang penting kita kena sentiasa membantu. Di situlah kita nak menunjukkan kelebihan quantum metal. Quantum metal is a different level of team. We are not only thinking of making money for ourselves. We want to make sure everybody do best for their family. And we want to provide you a solution provider. We want you to be happy with family because a happy family create a happy environment. A happy environment surrounding will create a happy neighbors. A happy neighbors will create a happy town. A happy town creates a happy state. A happy state create a happy country, and a happy country create a happy world. Itulah tuntutan daripada Tuhan supaya kita buat benda baik. Right? So with that, I tak nak mengambil banyak masa because I think apa yang saya nak cakap, Khalid Kacha have done a fantastic job. Thank you very much Khalid for your outstanding presentation. Alright, I think you dah buka mata ramai orang dekat sana. Alright, thank you very much Acap, for being an MC. To get this thing moderated, all this thing fantastic. And saya tak lupakan kepada 170 orang yang masih ada. Tadi ada 200. Because of you people, quantum metal is there. Remember, quantum metal tak ada kalau you all tak ada. Alright? So you are the pillar of strength. Anda lah kekuatan quantum metal. So bila anda lah kekuatan quantum metal, anda kena buat satu benda yang terbaik dengan niat baik. Bila kita buat produk syariah, buatlah dengan penuh keyakinan, penuh Islamik. Sebab bila kita buat satu benda dengan penuh syariah atau dengan penuh Islamik, percayalah cakap saya, mungkin kita akan dapat rezeki kita lambat, tapi anda akan sustain because God will always be beside you. Kalau Allah bersama kita, when God is beside you, nobody can be against you. Percayalah cakap saya, yakinlah dengan Tuhan. Jangan percaya, yakinlah dengan Tuhan. Everybody will be successful. Thank you very much. I pass back to Acap. Alright, terima kasih Mr. Bala. Baik, untuk closing kita hari ini, saya nak ingatkan semua orang, untuk berubah, anda perlu bertindak segera. Mulakan dengan daftar quantum metal secara percuma. Sebab mungkin anda adalah Khalid atau Bala yang seterusnya. Selamat malam dan insyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Jangan lupa isi feedback form nak bagi GSA. Terima kasih.